rapat lagi. Allah akan cuba pendekkan kita. Boleh? Boleh. Oh, ini sangat. Kesian dia disalahkan. Okey dah. Dah balance. Ini miring lagi. Dengar apa lagi? Mem sini boleh. Mem. Rapat lagi. Mem. Macam ke depan, macam ni. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, Allah, penjara Sayyidina Rasulullah. Kita sekarang ni alhamdulillah berada di tempat yang paling kita nantikan saja. Kita berada di Masjid Arish. Ataupun di medan peperangan Badar. Yang mana tuan para ulama tadi sebelum kita dah pasti. Ha? Okay, baik. Masa tu Allah Samad Dr. Abu kata tolong harta kamu Muhammad nak rampas ataupun Muhammad nak halang sebab semua harta Mekah ada dekat Abu Sufyan. Kau saya kata 40 juta dapat Nabi berdoa, ya Allah menangkanlah kami pada esok hari. Kalau kami tak menang, kami tak menang, umat Islam datang dekat atas muka bumi ni dan kamu kita akan sembah selama-lamanya. Allah menurunkan 5,000 para malaikat. Kita akan pergi jabah malaikat dari sini. Tuan-tuan para Allah, mari kita nak datang nak bagaimana urusan para sahabat. Seramai 300 lawang yang mana mereka berkorban untuk kita. Kita sampai ke sini sebab mereka lah. Kita sampai di sini sebab mereka. Namanya tuan-tuan para Allah, mereka para sahabat ni, mereka masuk syurga bukan gratis, bukan percuma. Bahkan mereka ni masuk syurga dengan putus tangan. Bahkan mereka masuk syurga dengan putus kaki. Sayyidina Ubaidah bin Haris putus kaki, dan ada yang putus tangan. Apa dia? Muawiyah bin Afraf. Yang mana putus tadi tangan dia ambil putus, maka dia pijak tangan dia, putuskan dan disambung balik perang. Itulah para sahabat. Ada juga para sahabat yang mana mereka berkorban terpaksa tetap ayah dia. Itulah Sayyidina Abu Ubaidah al-Sirah sejarah. Dah berikan kisah perang Badar. Yang mana kita kena kembali bukan kita dasar untuk kita ambil ibrah bagaimana sebenarnya para sahabat menjaga agama Islam, insya-Allah. Itu gambarnya saya nak di background saya. Itulah medan peperangan. Jadi ketika mana saya nak ambil Muaz ni dia dah meluk Islam, dia pergi ke Mekah, dia pergi masuk Masjidil Haram, dia tawaf. Selepas habis dia tawaf, dia jumpa dengan kawan baik dia, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dia jumpa kawan baik dia, maka dia kata, Abu Jahal kata, kenapa kamu meluk Islam? Kamu akan aku bunuh. Kami akan bunuh. Dia kata saya ambil Muaz ni. Okey, kami akan bunuh. Maka berani dia. Maka Umayyah bin Khalaf kata apa? Kenapa kamu kata macam tu? Abu Jahal ni kan ketua kami. Dia ketua kami, nanti dia akan bunuh kamu, dia akan apa-apakan kamu. Maka apa yang Muaz bin Muaz kenapa? Maka kamu juga akan dibunuh. Kawan baik dia akan dibunuh. Betul ke? Ya betul. Sebab siapa kata macam tu? Muhammad yang kata macam tu. Nabi kata macam tu, kamu akan dibunuh. Maka bila mana Umayyah bin Khalaf ni dia dengar saja Nabi nak bunuh dia, maka dia dah takut dah. Dia dah takut dah. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah menipu. Nabi tak pernah bohong. Jadi bila mana Nabi kata dia akan dibunuh, maka dia dah gerun dah. Maka sebab itulah dia tak nak pergi perang. Sebab apa? Sebab Nabi kata dia akan dibunuh pada perang Badar di medan peperangan. Maka tuan-tuan para Allah, maka Abu Jahal dia buat macam tu. Dia takut sebab tu. Maka ketika itulah Abu Jahal dia buat apa? Ada kitab sirah yang kata ubah. Yang kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal dia ambil apa? Dia ambil minyak wangi. Minyak wangi ni khas untuk orang perempuan pakai. Untuk orang perempuan pakai, dia bakar. Maka dia pergi dekat Allah Subhanahu. Dia pergi dekat Umayyah. Sampai dekat Umayyah, dia selek. Orang Johor kata selek lah, cari. Dia cari dekat Umayyah. Maka Umayyah terkejut lah, "Weh, kenapa kamu cari kat aku ni?" Jadi aku cari kat kamu sebab apa? Sebab kamu kan perempuan. Orang perempuan tak mana pergi berperang. Dia kata, "Oh, ni dah macam lampau ni kan." Sampai kata dah peli dah peli macam ni, dah sindir macam ni. Maka Umayyah, okeylah, macam ni aku ikut. Maka Abu Jahal dia buat apa? Okey, kamu ikut sekali, kamu barisan paling hadapan sekali. Dah tak nak pergi perang, kena duduk depan pula. Sasalah kena bunuh kan. Maka dia ikutlah perang sekali. Maka sampailah Abu Jahal kumpulkan seramai 1,300 orang pergi dekat Allah SWT, pergi untuk pergi ke Badar. Maka bila mana nak sampai Badar, Allah SWT, maka Abu Sufyan utuskan. Dia kata apa? Dia kata bahawa harta kita dah selamat dah. Maka dia utuskan utusan, kata pergi beritahu kat Abu Jahal, kata apa? Kata harta kita dah selamat. Tapi Abu Jahal degil, tak nak. Dia kata apa? Dia
Dia kata tak boleh. Ini akan menjatuhkan martabat kita. Kita kena pergi juga ke Badar. Kita kena berfoya-foya. Sebab kita ada apa? Kita ada harta, kita ada arak, kita boleh sembelih. Kita makan ramai-ramai, kita ada bidu wanita untuk gembirakan kita. Maka Abu Jahal dia degil tak nak. Maka ada seorang Bani Umayyah. Bani Umayyah dia kata apa? Dia kata okey kami tak nak, kami nak balik. Kami nak patah balik. Sebab kami datang kami nak bela Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan dah selamat, maka kami nak balik semula. Sebab apa? Sebab Bani Umayyah ialah Bani Abu Sufyan. Maka dia patah balik. Maka tinggal berapa orang? 1000 orang. Tinggal 1000 orang. Kita dengar sebelum 1000 orang, 1000 lawan 313, tinggal 1000 orang. Maka Allah SWT, maka Abu Sufyan minta dia punya orang-orang dia untuk pergi cek betulkah Muhammad dah sampai sini. Maka dia minta orang Badui datang, dia tanya orang Badui kata kami tak kenal Muhammad, siapa Muhammad? Maka dia tak kenal, dia patah balik, dia pergi dekat dari sini, dia jumpa apa? Dia jumpa najis unta. Dia jumpa najis unta, dia ambil, dia ramas. Yang keluar ialah apa? Biji tamar ataupun biji kurma. Maka dia kata apa? Dia kata, Abu Sufyan kata Muhammad dan tenteranya dah sampai sini dah. Tengok dengan hanya ramas najis unta dia dah boleh tahu dah. Muhammad dan tenteranya dah sampai. Tak perlu GPS. Tak canggih zaman dulu. Canggih zaman dulu, tak perlu GPS dan sebagainya. Hanya ramas najis unta keluar biji kurma. Dia kata Muhammad dan tenteranya dah sampai. Sebab apa? Sebab unta tersebut makan buah kurma. Hanya unta Madinah saja makan kurma. Maka Abu Sufyan pergi bersiap dan sebagainya. Maka Abu Jahal sampai. Maka ketika mana Nabi SAW sampai ke sini, meninggalkan Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Jadi Nabi gerak lambat sikit. Sebab Nabi nak gerak awal, sebab nak tahan kafilah Abu Sufyan. Sebab apa? Sebab anak Nabi Ruqayyah anak perempuan Nabi sakit. Maka Sayyidina Uthman yang jaga. Sayyidina Uthman tak join sekali perang Badar ni. Sayyidina Uthman menjaga Ruqayyah, isteri dia. Maka Nabi bergerak bersama para sahabat seramai 313 orang. Maka tuan-tuan para Allah, Nabi singgah di mana? Di Biru Rauha, dan Nabi singgah di Biru Syifa, dan Nabi sampai ke sini bersama para sahabat. Tuan-tuan para Allah, ketika itulah Nabi dah sampai sini, dan di hadapan sana ialah ada telaga sana. Maka ketika Nabi sampai, Nabi singgah di satu telaga. Maka ada seorang sahabat yang bernama Hubaib bin Munzir. Dia nampak Nabi sampai sini, maka dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kamu berhenti di sini, adakah ini satu taktik peperangan ataupun wahyu daripada Allah? Bila mana keesokan harinya dah siap buat telaga semua, maka seorang sahabat pergi kat sana nak ambil air. Nak ambil air. Maka itu orang Quraisy musyrikin nampak, dia terus panah sahabat tersebut dan syahid di situ. Tak perang lagi, perang tak start lagi, dah syahid dah. Maka bila mana berita tersebut dapat tahu dekat mak dia dekat Madinah, maka mak dia menangis. Maka orang tanya Nabi tanya, wahai makcik, kenapa kamu menangis? Yalah, kalau bukan menangis sebab syahid, tapi menangis sebab apa? Sebab takut anak dia tak syahid. Sebab takut anak dia tak mati syahid. Sebab perang tak mula lagi. Maka Nabi kata apa? Anak kamu syahid. Sebab apa? Sebab dia dah dalam perjalanan daripada Madinah ke Badar, maka dah dikira syahid. Dah dikira syahid. Sebab itu kalau kita menuntut ilmu, kalau orang yang menuntut ilmu pergi belajar contoh ke Mesir, dia tak sampai Mesir lagi, tapi dalam perjalanan contoh dia mati ke, maka dikira syahid, mati fisabilillah. Sebab dalam perjalanan. Macam itulah sahabat tersebut. Maka mak dia risau. Maka bila mana dah kata syahid, maka mak dia tak risau dah lah. Maka tuan-tuan para tamu Allah, ketika mana nak disusun tentera ni, maka diriwayatkan oleh siapa? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia riwayatkan bahawa ketika mana aku dalam perang ni, aku mengharapkan bahawa aku ni disusun di belah depan, di bahagian baling depan. Tapi bila mana disusun, aku disusun di bahagian sebelah budak-budak. Sebelah budak. Maka ke mana aku disusun sebelah budak-budak. Budak kecil 2 orang yang bernama Muaz dan Muawiz. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf ni tanya, wahai pakcik Mel lah kira, kalau Kelantan kata pakcik Iman. Pakcik Iman, wahai pakcik, boleh tak kami tahu, kamu tunjukkan kepada kami di manakah Abu Jahal? Tentu Abdul Rahman bin Auf terkejut. Budak kecil macam ni nak tanya Abu Jahal? Kita orang pun tak berani. Kita tanyalah, kenapa kamu tanya pasal Abu Jahal ni? Macam ni pakcik. Sebab apa? Sebab kami ni setiap malam mak kami bagi tahu bahawa Abu Jahal ni selalu sakiti hati Nabi. Dia selalu buat tak baik kat Nabi. Maka pada hari ini, wahai pakcik, pada hari ini, kalau tak kami mati, dia akan mati. Kalau tak kami mati, dia akan mati. Tak berani ni, 2 budak kecil ni. Kalau tak kami mati, dia akan mati. Maka ke mana Abu Jahal berada di sana, dia tengah menyusun balik tentera. Maka ketika itulah Abdul Rahman bin Auf ditunjukkan, okey budak, okey anak-anak, kamu tengok sana yang tengah susun balik tentera. Itulah Abu Jahal.
Maka bila mana dia dah tahu yang Abu Jahal, maka dia berpakat dua orang ni. Dia kata apa? Maka macam ni. Kamu tolong pukul dia punya kuda tu, dan bila mana dia dah jatuh, aku pukul dia. Aku pukul dia. Dia pakat sama dia orang. Jadi tuan-tuan para tamu Allah nak kata kat sini, dia kata apa tadi? Dia kata kalau tak kami mati, dia akan mati. Mana dia tahu? Sebab mak dia cerita. Sebab mak dia cerita. Setiap malam mak dia cerita. Jadi nak kata ajar-ajar setiap malam. Sebab itulah kita kalau ada anak-anak, maka kita ceritakan sirah. Ta'lim di dalam rumah sebelum tidur. Macam itulah Mak Saleh buat. Bedtime story. Kita dongeng je. Tapi kita ceritakan kisah para sahabat, kisah Rasulullah SAW kepada anak-anak kita supaya mereka kenal Rasulullah, para sahabat. Maka sebab itulah mereka tahu. Sebab mak dia cerita. Sebab mak mereka cerita. Maka tuan-tuan pertama Allah, bagaimana Nabi bermunajat di Masjid Arish ni, pada malam tu Nabi bermunajat, ya Allah, menangkanlah kami pada esok hari. Kalau kami kalah, maka kita tidak akan disembah selama-lamanya. Pada malam tersebut, pada waktu yang sama, diceritakan dalam kitab sirah, Abu Jahal pun doa juga. Abu Jahal doa juga. Dan kitab sirah cerita, Abu Jahal doa, dia kata apa? Ya Allah juga. Ya Allah, pada esok hari bagilah kami menang juga. Pada esok hari bagilah kami menang. Sebab apa? Sebab Muhammad ni dah buat macam-macam kat aku dah. Aku tak sanggup dah, dia kata. Jadi menangkanlah aku. Dia sembah Allah juga. Dia sembah Allah. Tapi tuan-tuan dia ajar, Abu Jahal ni dia sekutukan Allah, dia syirikkan Allah. Dia sembah Allah, tapi dia sembah berhala juga 360. Itu kita tak nak lah. Kita tak nak sembah Allah tapi sembah berhala juga. Tuan-tuan para tamu Allah, maka Abu Jahal pun berdoa. Jadi pada keesokan harinya, pada sebelum kita mana nak on way ke Masjid ke Badar ni, ada seorang budak. Ada seorang budak kecil lagi. Abang ni siapa? Abang ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia Umair. Umair yang kita tengok tadi kat list tu yang pertama, Umair bin Abi Waqqas. Itulah dia budak kecil tersebut. Bagaimana dalam on the way tu, budak-budak kecil ni, Umair ni, dia menyorok ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Maka abang dia pelik. Kenapa kamu buat macam tu? Ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Maka dia kata apa? Dia kata, aku takut Nabi nampak aku. Aku takut Rasul nampak aku. Kalau Rasul nampak aku tak boleh perang. Sebab dia kecil lagi. Dia kecil lagi. Maka aku takut Rasul nampak aku. Maka sebab tu aku menyorok. Maka bila mana Nabi nampak dia, Nabi tak bagi dia perang mula-mula. Tapi bila mana dia menangis, sampai nak pergi perang juga, maka Nabi benarkan. Maka tentu aja dia buat apa? Dia ambil pedang tu dalam keadaan seret. Sebab apa? Sebab rendah sangat. Sebab rendah sangat. Jadi diseret. Maka ketika itulah Allah Samad, abang dia Sa'ad dari Waqqas yang pandai manah tu, yang mahir manah tu, dia ikat. Sampaikan dia kena ikat kat adik dia. Sampaikan dia kena ikat kat adik dia. Jadi tuan-tuan para tamu Allah, ke mana bermulanya perang? Sebelum berperang, Nabi kumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Nabi minta pandangan. Nabi minta pandangan kat kaum. Maka yang keluar Muhajirin, Abu Bakar setuju, Sayyidina Umar setuju. Maka keluarlah Sayyidina Miqdad. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kami setuju. Kami setuju bahawa kami ni bukan macam Bani Israel yang mana Nabi Musa ajak berperang, maka mereka tinggal dah. Dia kata apa? Kamu pergilah dengan tuan kamu. Kami tak nak ikut. Kita Bani Israel. Maka sampailah Nabi rasa tak puas hati lagi. Nabi tak puas hati lagi. Maka Nabi minta lagi. Nabi tanya, wahai kaum, apakah pandangan kalian? Maka ketika itulah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dibangun. Ya Rasulullah, adakah kaum yang dimasukkan ialah aku? Ya betul. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dibangun. Sayyidina Sa'ad ni orang ketua Ansar. Ketua Ansar, makam ini dibakar. Maka dia bangun. Ya Rasulullah, kami ni beriman, kami percaya kepadamu. Sayyidina Hamzah dia nampak tengah bergelut. Ketika itulah dia tetap habis. Ketika dia mati. Tapi pada masa yang sama, Ubaidah bin Haris, kaki dia dah hampir terputus. Hampir terputus. Ketika mana dalam perjalanan nak balik ke Madinah, dia mati syahid. Tapi sebelum mati syahid, dia berada di atas riba Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, adakah aku dikurniakan syahid? Dia risau. Adakah aku dikurniakan syahid? Ya betul, kamu dikurniakan syahid. Maka barulah dia lega dan dia mati syahid. Tuan-tuan kepada sama Allah, ya Rasulullah SAW. Maka di sini Allah Samad, yang mana dua orang budak tadi, yang mana yang cari Abu Jahal tadi tu, dia mana? Dia berdepan dengan Abu Jahal, yang seorang pukul kuda, yang seorang lagi pukul Abu Jahal. Ketika itu anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, dia nampak ayah dia pukul. Kalau ayah kita dipukul budak kecil, marah kita. Marah macam kita balik sekolah, ada budak tadika pukul ayah kita. Macam tu lah Ikrimah bin Abu Jahal. Dia nampak ayah dia dipukul oleh Muawis, pukul oleh Muawis. Maka dia nampak dekat dengan dia ambil pedang dia tetap tangan Muawis hampir terputus sikit, tinggal daging sikit-sikit. Hampir terputus, tapi tak mati lagi. Hampir terputus. Sebab
sebab dia dah pukul ayah dia kan. Maka dia tetap tangan Muawiz. Ada sikit lagi nak putus, maka dia buat apa? Dia angkat, dia buat macam ni. Dia buat macam ni, maka tangan sebelah lagi dia ambil pedang, dia sambung lagi perang. Sambung lagi perang. Ini budak tadi, Muawiz tadi. Maka dia ajar, maka bila mana dia dah sampai petang, dia kata apa? Aku rasa aku serabut dengan tangan aku ni. Maka dia buat apa? Dia letak tangan dia macam ni, dia pijak, dia tarik sampai terputus tangan dia. Kata Muawiz. Maka dia syahid. Dia syahid di perang-perang, dia syahid. Tengok tu para sahabat aja. Sanggup putuskan tangan dia untuk teruskan perang. Jadi tuan-tuan pada tamu Allah, itulah dua budak yang mana berjaya bunuh Abu Jahal. Maka tuan-tuan pada tamu Allah, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, di mana ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah. Abi Ubaidah Al-Jarrah ni seorang sahabat yang antara awal peluk agama Islam. Dia peluk sehari selepas Sayyidina Abu Bakar. Sehari yang peluk selepas Sayyidina Abu Bakar. Maka dia seorang yang handsome, putih, tapi lembut, tapi mahir guna pedang. Maka ketika mana dia perang, Abi Ubaidah Al-Jarrah ni dia perang, dia lawan orang. Maka tak ada orang berani berdepan dengan dia. Tak ada orang berani berdepan dengan dia. Sebab apa? Sebab konfirmatifnya. Maka ke mana dia serang orang lari, tapi ada seorang lelaki. Ke mana Abu Ubaidah Al-Jarrah pusing, dia ada. Abu Ubaidah pusing, dia ada. Maka tak tahan sangat, dia ambil pedang dia tetap kepala lelaki tersebut. Tuan-tuan yang diajak ketahuilah, lelaki tersebut bernama Abdullah bin Al-Jarrah. Bapa kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia telah tetap bapa dia. Bapa dia musyrikin. Tuan-tuan para tamu Allah, iman para sahabat. Bukan bapa dia yang dibunuh, tapi kekufuran dia yang dia bunuh. Kalau kita sanggup saja nak bunuh bapa kita. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah dia tak tahan. Sampai kan lepas dibunuh bapa dia pergi mengadu kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat sedih sebab aku dah bunuh bapa aku." Tapi Rasulullah kata apa? Bukan bapa kamu yang kamu bunuh, tapi kamu membunuh kekufuran dia. Tuan-tuan para tamu, inilah peristiwa yang berlaku di Badar ini. Yang mana seramai 14 orang yang syahid. Inilah medan peperangan Badar. Yang mana kita datang sini untuk kita menjadi saksi. Kita dah ziarah tadi, kita nak apa? Inilah ziarah aku itu. Inilah ziarah aku dekat dunia itu. Maka kita minta pertolongan mereka sebab kita nak mereka kena kita datang daripada jauh, kita datang daripada Madinah, kita nak ziarah mereka. Kita nak ziarah ahli syurga. Baik para tamu Allah, ziarah Sayyidina Rasulullah. Maka di belakang sana ini Bukit Badar. Yang Bukit Hitam ni Bukit Badar. Jadi sana tempat peperangan, tempat perang. Maka di belakang sana Allah menurunkan seramai 5,000 tentera daripada malaikat. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang mana ketika mana peperangan Badar, kamu hampir kalah, kamilah yang menolong kamu. Allah kata. Sebab apa? Sebab tak nak bagi mereka. Sebab apa? Ketika mana para sahabat di belakang sana Allah hadirkan 5,000 para tentera malaikat, mereka datang. Maka ketika mana ada seorang sahabat, dia terkejut. Ketika mana dia nak tetap kepala, tiba-tiba terputus sendiri. Gimana dibawa kepala itu pergi dekat Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, tadi aku nak pergi tetap, tiba-tiba terputus." Maka Nabi kata apa? Itulah malaikat yang tolong kamu. Malaikat turun dengan bawa kuda, kuda putih dalam kepala botak malaikat tersebut. Mungkin handsome lah. Tapi orang tak nampak. Orang tak nampak, jadi malaikat terus pancung, terus tetap mereka, sehinggalah Allah kurnia kemenangan seramai 370 orang kepada tentera Badar melawan 1,000 orang. Dan yang antara yang mati ialah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia tak mati dalam perang Badar. Tapi bila mana dah habis semua, dah nak agihkan harta rampasan perang, harta ghanimah, maka ketika itu Umayyah ni dia kawan baik dengan siapa? Abdul Rahman bin Auf. Dia kata apa? Abdul Rahman, kita ni kawan baik. Jadi bila mana aku dah rasa aku dah sasar lah, aku jadi tebusan. Maka lepas ni aku dijual jadi hamba. Tapi kalau boleh kau belilah aku. Mungkin kalau kau beli aku, kerja aku ringan sikit. Sebab apa? Aku dah tak larat dah. Aku dah gemuk, dah tak larat. Maka dia kata apa? Jadi kau belilah aku. Maka ketika mana dia sembang dengan Abdul Rahman bin Auf. Maka ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah, dia nampak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni tuan dia masa kat Mekah dulu. Tuan dia masa kat Mekah dulu. Maka bila dia nampak Umayyah ni, dia jerit, "Ni Umayyah kat sini. Umayyah kat sini," dia kata. Maka orang bila mana tahu Umayyah, dia tahulah tuan Bilal. Tuan Bilal bin Rabah. Maka Bilal mesti dah cerita dah kat Madinah yang mana Umayyah ni dah buat macam-macam kat dia. Dah seksa dia kat Mekah, letak batu atas badan. Maka semua orang tepung Umayyah bin Khalaf. Maka ketika itulah dia bunuh Umayyah bin Khalaf. Bila tuan pada Allah, di sinilah peristiwa yang sangat tragis di mana Allah
Nabi berdoa, ya Allah, menangkanlah kami pada esok hari. Kalau kami tak menang, umat Islam dah tak ada kat atas muka bumi ni, dan kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Tuan-tuan pada Allah di belakang sanalah, yang Allah menurunkan 5,000 para malaikat. Nanti kita akan bagi jawapan malaikat nanti. Tuan-tuan pada Allah, yang mana kita nak datang sini, kita nak kenang bagaimana susahnya para sahabat. Seramai 330 orang yang mana mereka berkorban untuk kita. Kita sampai ke sini sebab mereka lah. Kita sampai ke sini sebab mereka. Yang mana tuan-tuan pada Allah, mereka para sahabat ni, mereka masuk syurga bukan gratis, bukan percuma. Bahkan mereka ni masuk syurga dengan putus tangan. Bahkan mereka masuk syurga dengan putus kaki. Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris putus kaki, dan ada yang putus tangan. Siapa dia? Muawiz bin Afra, yang mana putus tadi, tangan dia hampir putus, maka dia pijak tangan dia, putuskan, dan dia sambung balik perang. Itulah kisah para sahabat. Dan ada juga para sahabat yang mana mereka berkorban terpaksa tertak ayah dia sendiri, iaitulah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. InsyaAllah tuan-tuan pada Allah, kita punya dah beringkas satu kisah perang Badar, yang mana kita kena kembali, bukan kita dah sini, bukan kita suka, untuk kita ambil ibrah bagaimana susahnya para sahabat menegakkan agama Islam. InsyaAllah itu kita bergambar di background sana. Itulah di medan peperangan.